صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat sebelah baris atas sekali. Muka surat sebelah baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kesembilan daripada 11 perkara yang diharamkan atas orang yang haid dan nifas: menyerah diri bagi suaminya supaya mewati akan dia, supaya menyetubuhi oleh suami akan dia akan perempuan yang haid dan perempuan yang nifas. Kesembilan dari 11 perkara yang diharamkan atas orang haid dan nifas, yang lebih daripada yang diharamkan atas orang yang berjunub, orang yang berhadas besar. Yang ke-8 kita baca minggu lepasnya, haram puasa atas orang haid dan nifas. Adapun atas orang yang berjunub, orang yang berhadas besar, tidak diharamkan puasa, sah puasanya. Dan termasuk juga orang haid dan nifas apabila darah haid dan nifasnya kering. Sebab orang haid dan nifas ni haram puasa kerana haid, bukan kerana hadas besar, kerana haid. Kenapa? Kerana haid itu dia melemahkan orang perempuan. Haid itu melemahkan orang perempuan. Sebab itulah orang perempuan haid ni kadang-kadang dia jadi bekeng. Sebab apa? Sebab dia lemah, dia letih dengan darah haid. Maka syarak ni dia pelihara badan, maka diharamkan berpuasa. Apabila haidnya sudah tiada, yang menyebabkan lemah badan, maka sahlah puasa dianya. Sebab haid tu yang mengharamkan puasa, bukan kerana hadas besar. Sebab itulah orang berjunub puasanya sah, tidak haram pun. Orang berjunub dia hadas besar, sah puasa. Orang haid ini bukan kerana hadas besar, kerana darah haid tu sendiri, kerana darah nifas tu sendiri. Bila haid kering, nifas kering, maknanya dia dalam keadaan berhadas besar kerana belum mandi, maka tidak diharamkan berpuasa, sah puasa dianya. Sebab apa? Sebab sudah hilang darah haid, darah nifas yang menyebabkan jadi lemah perempuan. Kering haid sahaja, sah puasa. Kering haid sahaja, halal suami menceraikan. Sebab apa? Sebab suami haram menceraikan isteri ketika haid ni. Sebabnya apa? Sebab menyebabkan panjang masa iddah. Sekarang ni haid sudah kering, dia sudah dipanggil suci daripada haid. Maka kalau cerai pada masa suci dia haid, itu sudah kira iddah dah di situnya.
Tapi kalau cerai pada masa darah haid sedang keluar, jadi menyebabkan eddahnya panjang. Sebab tempoh masa darah tu masih lagi ada, tak kira lagi dia punya eddah dia jadi panjang. Sebab eddah ni 3 kali suci. Tiba-tiba masa cerai tu haid, maka tak bilang lagi tu. Suci barulah dia bermula suci yang pertama, sampai 3 kali suci barulah eddah tu habis. Adapun sekarang haid sudah kering, dia sudah suci, cerai pada masa tu sudah boleh dikira eddah. Sebab dia sudah suci daripada haid, tapi belum lagi suci daripada hadas besar. Tak apa tu. Maka eddah dia sudah dikira. Betul, apabila kering daripada haid sahaja, maka dihalalkan berpuasa, halal suami menceraikan isteri, dan dihalalkan untuk mandi mengangkat hadas. Kalau tengah-tengah ada darah haid, tiba-tiba mandi dengan niat untuk mengangkat hadas besar, maka itu bermain-main. Sebab apa nak mengangkat hadas besar kerana haid sedang ada? Itu haram hukumnya, bermain-main. Faham tak ni? Sekarang contoh, dia dalam keadaan haid, tiba-tiba dia mandi untuk mengangkat hadas. Hadas besar apa? Wiladah. Dah terangkat ada hadas besar sedang haid itu dah terangkat. Itu bermain-main dengan ibadah. Jadi orang yang sedang haid, dia mandi niat untuk mengangkat hadas besar sebelum dia putus haid, hukumnya adalah haram sebab bermain-main dengan ibadah. Termasuklah dia mandi wajib kerana nak mengangkat hadas wiladah, walau dia sedang darah haid. Nak niat mandi mengangkat hadas besar lah dia panggil. Dah terangkat ada hadas, tu ada darah haid. Pandai ni. Lepas tu dia ada besar wiladah tu, mandi selepas dia kering daripada haid tu lah. Sebab kalau mandi sekarang, ketika darah haid sedang ada, dia bukan wiladah tu, waktu bukan haid, darah nipah. Dia beranak, kemudian dia darah nipah. Dia mandi wajib untuk mengangkat hadas wiladah dalam keadaan darah nipah. Terangkat ada hadas besar tu. Tak terangkat, tu bermain-main dengan ibadah orang panggil. Lepas tu dia ketika daun nipah tu, sebelum tu dia berhadap besar kerana wiladah. Selesai dah wiladah, tunggu kering daun nipah, baru mandi wajib mengangkat hadas besar daripada wiladah, daripada nipah. Ada ni. Jadi bila kering haid, kering nipah, halal puasa, halal diceraikan oleh suami, dan halal mandi mengangkat hadas. Kemudian minggu lepas panjang dah lah cerita berkaitan dengan sah puasa bagi orang yang sudah kering daripada haid dan nipah. Walaupun di sah puasa, kering haid dan nipah, di mandinya lepas daripada subuh, puasanya sah. Tapi panjang dah cerita minggu lepasnya, hak berkaitan dengan solat isyak. Dia kena wajib mandi, dia wajib mandi segera untuk solat isyak. Pada ni hak timbulnya, kalau kita kata dia bermulanya puasa dalam keadaan dia belum lagi mandi daripada hadas besar haid yang sudah kering tu. Hadas besar haid dia tu kering last minute sangat, 5.50 subuh, 5.58, 5.50 subuh, 5.48, 5.49, cek barulah sahih kering daripada haid. Tu tak ada awak apa dah tu. Sekejap ke pun bang subuh, dia masih lagi belum mandi, tapi haid dia sudah kering, puasa dia sah. Maka tak timbullah berkaitan dengan solat isyak, sebab dia memang tidak kesempatan untuk mandi untuk solat isyak, sebab kering haid ni last minute sangat. Adapun kalau kering haid, kering nipah pukul 5 pagi, pukul 5.30 pagi, subuhnya 5.50, hak tu wajib segera mandi untuk solat isyak. Sebab itu adalah waktu isyak. Atau sudah berkaitan dengan suci daripada haid, sah puasa, betul. Tapi kena ingat baik, kalau suci haid tu waktu sahur, waktu sahur adalah waktu bagi solat isyak.
Kemudian hak berkaitan dengan orang haid, orang nifas ni, dia haram puasa. Tiba-tiba kita kata dianya berpuasa, puasa sampai di sebelah petang, mari haid. Ni hak kita cerita hak minggu lepas tu, dia haid 5 hari, 6 hari, 7 hari, kemudian sebelah malam tu dia kena haid. Tu kena mandi segeralah untuk solat isyak. Maka tak timbullah dia berpuasa dalam keadaan belum lagi mandi wajib selepas kering haid, kering nifas, sebab dia kena mandi awal-awal untuk solat isyak. Hak ni hak memang dia berpuasa. Dia berpuasa sebab dia suci daripada haid dan nifas. Dia puasa sampailah sebelah petang, pukul 5 ke pukul 6 ke, datang darah haid. Maka datang darah haid itu batal puasa. Ni datang darah haid, darah nifas, batal puasa. Lepas tu bila batal puasa, maklumlah haramlah kita meneruskan puasa kita yang sudah batal. Dia berpuasa, kemudian sebelah petang, sebelah pagi sama telah lah kita cerita sebelah petang ni, sebab biasa timbul persoalan adalah orang tu kering ni haid sebelah petang, dia kedatangan haid sebelah petang. Kalau kedatangan haid sebelah pagi, tu clear lah, dia tak puasa dapat haid datang dah. Hak timbulnya kedatangan haid tu sebelah petang dah, pukul 5, pukul 6, nak dekat-dekat dah dengan maghrib. Bila datang je darah haid, maka batal puasa. Adapun sedang berpuasa, tiba-tiba berjunuk, tak membatalkan puasa. Contohnya ditidur tengah hari bermimpi keluar mani, tu tak batal puasa dia. Dia mandi wajib lah lepas daripada tu. Ada ni, kalau dia mengeluarkan mani dengan sendiri, istimna dia panggil, istimta dia panggil, hak tu batal puasa sebab dia mengeluarkan air mani dengan sendiri. Dia panggil bukan istimta, apa ni dia panggil ni, hak mengeluarkan air mani dengan sendiri tu. Tu kalau mengeluarkan air mani dengan sendiri, tu batal puasa, haram serta batal puasa. Ni bukan ni, dia tidur, dia bermimpi keluar air mani, maka puasa tak batal. Keluar mani menyebabkan dia berjunuk, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau kedatangan darah haid dia membatalkan puasa, maka haram dia berpuasa. Tapi apabila masa datang haid tu sebelah petang, pukul 6 kita kata, datang haid batal puasa, adakah dia wajib kena, kita faham ni, dia kata kena makan untuk membatalkan puasa. Dia kata kena makan, kena minum, kena makan kuih suti, dia kata kena minum ais tegak untuk membatalkan puasa. Untuk membatalkan puasa macam mana? Puasa dia sudah batal dengan kedatangan darah haid. Ada ni, bila kedatangan darah haid batal puasa, dia tak wajib nak melakukan perkara membatalkan puasa pula dengan umpama makan minum, sebab puasanya sudah batal. Cuma apabila kedatangan darah haid sebelah petang, batal puasa, haram dia meneruskan puasa, haram jikalau kosak di hati dia nak sambung lagi puasa. Tu baru haram. Allah sayangnya sejam lagi dah nak maghrib, nak puasa juga biar batal pun haram tu. Ada ni. Tetapi kalau datang darah haid, puasanya sudah batal, dia tak ada niat kosak di hati nak meneruskan puasa. Cuma dia tak mau makan lah. Nak makan ni tak boleh makan depan budak-budak, payah pula nak pergi makan dalam bilik pun, biar tak makan pun tak apa dah. Lepas tu nak makan masa mana? Makan sama-sama pada masa berbuka puasa lah. Dah kamu ni meneruskan puasa ke? Tidak, sebab puasa sudah batal dengan kan datang darah haid tu. Tak ada masalah lah. Cuma jangan
kosak di hati nak meneruskan puasa yang sudah batal kerana datang haid. Kalau kosak di hati nak meneruskan puasa dan keadaan puasa sudah batal, hukumnya adalah haram. Lepas tu macam mana kosak dak puasa dah? Allah nak cerita dak reti dak puasa lah. Dak puasa. Dak puasa macam mana? Kosak macam mana? Ambil kuih suti makan. Ambil kuih suti makan. Sahih tu dak puasa. Dia minum air setegak. Minum air setegak tu sahih tu dak puasa. Takut timbul situ orang kali tau. Wajib kena makan kok kuih suti. Wajib kok kena minum air setegak. Dak wajib. Tapi takut dak reti tau. Macam mana kosak dak puasa dah. Dak puasa lah sebab batal dah. Puasa apa lagi mari dah haid dah. Dah kosak macam mana kosak dak puasa lah. Macam mana? Ambil kuih suti makan. Senang. Itu timbul. Ni orang ngajar ni disuruh orang dia peringat pada orang puan, kelas muslimat. Ingat baik kita orang puan bila haid mari petang-petang bulan Ramadan, wajib makan kuih suti lah. Wajib kena minum air setegak tu. Buat apa pula? Nak membatalkan puasa. Membatalkan puasa batal dah dengan darah haid. Mungkin tak faham nak jangan kosak puasa lah. Dah macam mana pula kosak tak puasa? Kosak tak puasa sebab jadi batal dah dengan mari darah haid. Kosak macam mana? Awak ambil kuih suti makan, senang. Payah nak kira. Bila makan kuih suti, tak ada lah puasa dah. Dak kosak puasa dah. Makan dah kuih suti ni. Minum air setegak dah ni. Tak ada dah lah kosak puasa. Walah, tak payah makan, tak payah minum. Puasa tu batal dah dengan keluar darah haid. Cuma jangan kosak nak puasa. Nak meneruskan ibadah puasa dalam keadaan ibadah puasa kita sudah tidak cukup syarat sah. Suci daripada haid dan nifas. Datang haid, datang nifas, puasa sudah batal. Tiba-tiba niat di hati nak meneruskan puasa yang sudah batal. Maka hukum dia haram lah. Ada ni. Dia bandingan ginilah. Bandingan ni. Bandingannya kita semayang. Kita semayang. Kita tasyak akhir tu memang nak kentut dah. Kita ni kita Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang pertama ketuk dulu. Ni memang nak kentut dah ni. Dia pun kentut. Okeylah. Semayang kita selesai dah dengan rukun yang terakhir, salam yang pertama. Itu rukun yang terakhir. Kita rukun yang terakhir dalam bilangan yang ke-13 adalah tertib. Rukun tertib ni hak maknawi mula daripada awal semayang kena tertibnya. Bukan tertib kemudian sekali. Tertib daripada awal lagi dah, cuma ia letak. Tertib ni rukun yang ke-13. Tapi sebenarnya rukun yang terakhir, rukun yang ke-12, salam yang pertama. Bila salam yang pertama, lepas tu baru kentut, semayang dah okey dah. Sah dah semayang dah, tak masalah dah. Tiba-tiba dah sokmo-sokmo kebiasaan kita ni salamnya kena 2 kali. Dan lepas salam pertama, kentut sekalipun berasa tak puas hati. Salam yang kedua. Jadi salam kedua tu masih lagi rupa ibadah. Itu ekor semayang. Walaupun bukan rukun sekalipun, masih lagi rupa ibadah. Maknanya kita meneruskan rupa ibadah ekor sama dengan salam yang kedua dalam keadaan kita sudah tidak cukup syarat sah semayang, suci daripada hadas kecil. Sebab sekarang kita sudah kentut, sudah berhadas kecil, kita tak ikut syarat sah, kita meneruskan juga sembahyang dalam keadaan tidak cukup syarat sah, suci daripada hadas kecil, kita salam yang kedua, hukumnya haram. Haram lah. Sebab apa? Sebab kita meneruskan sembahyang kita walaupun bukan rukun, tapi masih lagi rupa ibadah semayang ekor semayang dalam keadaan syarat sah semayang tidak cukup, suci daripada hadas kecil, hukumnya adalah haram. Semayang sah, hukumnya adalah haram. Bukan ada pandangan dhaif mengatakan lepas salam pertama kentut semayang kita sah, kita salam yang kedua saja haram hukumnya serta batal semayang. Dia kita tambah waktu pula. Salam yang pertama dia kentut, okeylah, semayang dia sah. Bila dia salam yang kedua, bukan hanya haram pandangan dhaif, bahkan semayang dia tidak batal. Tu pandangan dhaif. Pertama taklah haram saja je, semayang sah. Tapi nak banding buat contohnya, dia meneruskan sembahyang walaupun bukan rukun, salam yang kedua dalam keadaan syarat sahnya
tak cukup suci daripada hadas kecil. Sama dengan puasa. Syarat sah puasa suci daripada haid dan nifas. Itu syarat sah puasa. Sekarang ni datang haid dah kan. Datang haid, syarat sah puasa sudah tidak cukup. Tiba-tiba kosak di hati, nak meneruskan juga puasa. Sayangnya lah puasa. Dah tinggal sejam, setengah jam lagi nak maghrib. Biar nak puasa juga. Walaupun batal pun. Kosak seumpama tu barulah hukumnya haram. Tak ada seumpama tu dah. Hak dia kata sayang tu sayang mulut Allah sayangnya lah dekat dah dengan maghrib. Sejam lagi dah. Setengah jam lagi dah. Batal puasa. Sayanglah. Sebab apa? Sebab nanti qada kena qada sehari pula. Ni puasa dekat-dekat sehari dah ni. Pukul 5 pukul 6 dah puasa ni. Lepas tu datang dah haid batal. Dia kata sayang mulut bukan dikosak di hati nak puasa. Tak ada masalah hak tu. Hak kata haramnya kosak di hati untuk meneruskan puasa dalam keadaan syarat sah puasa suci dah haid dan nifas sudah tak cukup, puasa dia sudah batal, dia masih lagi nak puasa juga. Itu hukumnya haram. Tak syarat kata nak kena makan sedikit, nak kena minum sedikit, tak syarat. Sebab apa? Sebab puasa sudah batal dengan kedatangan darah haid. Ada ni. Itu hak berkaitan dengan sedang puasa, kemudian kedatangan haid ketika puasanya batal, haram meneruskan puasa dia dengan kalau kosak di hati dia nak meneruskan puasa. Itu yang ke-8 yang diharamkan atas perempuan yang haid dan perempuan yang nifas. Ke-9-nya, haram yang ke-9 daripada 11 perkara, menyerah dirinya bagi suaminya supaya mewati akan dia akan perempuan yang haid, perempuan yang nifas. Yang mana perempuan haid, perempuan nifas haram suami ambil kesedapan. Bukan hanya bersetubuh saja di sini. Dia cerita bersetubuh ni. Yang ke-10nya bergurau-gurau dengan suaminya pada barang yang antara pusat dan lutut. Dia buat asing dua ni. Dia setengah kitab, dia sekali je dua ni. Haram atas orang haid dan nifas mubasyarah, ambil kesedapan antara pusat dan lutut, sama ada bersetubuh ataupun tidak. Dia buat sekali gitu. Ni dak ni. Yang ke-9 haram bersetubuh. Yang ke-10 haram bergurau-gurau dengan suaminya pada barang yang antara pusat dan lututnya. Bergurau-gurau ni pada barang yang antara pusat dan lutut. Jadi dia asing antara bersetubuh dengan bergurau-gurau dengan suami, mana mubasyarah ambil kesedapan antara pusat dan lutut. Semua kitab dia sekali je dua tu. Mana apa ni, ambil kesedapan antara pusat dan lutut, sama ada bersetubuh ataupun tidak. Jadi ambil kesedapan antara pusat dan lutut haram dah, sama telah pula bersetubuh. Jadi bersetubuh ni haram, itu sepakat ulama. Haram sepakat ulama. Adapun yang ke-10 tu ambil kesedapan antara pusat dan lutut perempuan yang haid puan nifas ni, pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i hukumnya haram lah. Jumhur mazhab, kebanyakan mazhab hukumnya haram. Adapun pandangan dalam mazhab Hambali, adapun pandangan yang dipilih oleh Imam Nawawi, tidak diharamkan ambil kesedapan antara pusat dan lutut, hanya dimakruhkan sahaja. Adapun bersetubuh dengan perempuan haid dan nifas ni, ini sepakat ulama hukumnya adalah haram. Melainkan yang timbul khilaf ulama ni adalah perempuan tadi itu sudah kering. Perempuan tadi sudah kering daripada haid dan nifas. Haid dikering dah, tapi belum lagi mandi wajib. Boleh tak nak bersetubuh? Jadi pandangan dalam mazhab Syafi'i kita masih lagi diharamkan bersetubuh.
Selepas daripada mandi, barulah dihalalkan bersetubuh. Faham ni? Jadi sekarang ni kita sebut hak puasa ketika darah haid sedang ada lah. Darah nifas tu sedang ada, haram puasa. Adapun hak yang ke-9 ke-10 ni, walaupun darah haid sudah kering, darah nifas sudah kering, tapi belum lagi mandi, masih lagi diharamkan bersetubuh, dan diharamkan suami ambil kesedapan antara pusat dan lutut, masih lagi diharamkan. Bila suami boleh menyetubuhi isteri tu? Selepas daripada mandi terlebih dahulu. Kena mandi. Adapun mazhab Hanafi tak syarat mandi dahulu. Maknanya selepas daripada kering haid, selepas ada kering nifas, boleh dah suami nak bersetubuh dengan isteri dia walaupun belum mandi lagi. Itu pandangan dalam mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i kita tak boleh. Dia kena mandi dahulu siap-siap, barulah boleh bersetubuh. Ini hak pandangan dalam mazhab Syafi'i kita. Sebab dalam Quran Tuhan kata hatta yatuhurna. Ini hak dalam ayat wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Jangan kamu menghampiri akan perempuan haid tadi ni hatta yatuhurna, sehingga suci daripada haid. Fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ayat dia gitu dah. Hatta yatuhurna fa iza tatahharna. Bila bersuci mereka itu, mana bersuci itu dengan makna mandi wajib. Hatta yatuhurna wala taqrabuhunna, dan jangan menghampiri kamu akan perempuan haid tadi hatta yatuhurna, sehingga suci. Hingga suci mana? Hingga kering haid. Fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila bersuci mereka itu, maka mendatanglah oleh kamu akan mereka itu. Fa iza tatahharna ni mandilah, mandi wajib. Itu mazhab Syafi'i. Jadi semata-mata kering haid tak boleh setubuh lagi. Dia kena tunggu selepas daripada mandi wajib. Mandi mengangkat hadap besar, barulah dia halalkan bersetubuh. Dia halalkan bergurau, ambil kesedapan antara pusat dan lutut. Ambil kesedapan antara pusat dan lutut. Hak ni mana haram ketika sedang ada darah haid dan nifas, dan haram juga selepas dia kering selagi tak mandi. Hak berkaitan dengan bergurau-gurau, ambil kesedapan, mubasyarah antara pusat dan lutut ni dengan bahawa sentuh, jamuh, gosok tanpa berlapik. Tanpa berlapik. Adapun jikalau berlapik, itu tak haram. Hak haramnya sentuh, jamuh, gosok. Hukumnya haram jikalau tidak berlapik, walaupun tak ada syahwah sekalipun. Walaupun tak ada syahwah. Jamuh sentuh antara pusat dan lutut. Adapun kalau tengok saja walaupun dengan syahwah tak haram. Tengok walaupun dengan syahwah tak haram. Tapi jamuh aja sentuh haram. Antara pusat dan lutut. Sebab apa ni? Sebab nak pelihara daripada bersetubuh. Dan jamuh situ dia larat. Dan jamuh situ dia larat. Hak Nabi kata, hak berkaitan dengan hak hadis apa ni? Man hama haulal hima yushiku an yaqa'u fi. Yushiku an yaqa'a fi. Orang yang berkeliling. Mana sekarang ni dia ada binatang ternakan. Kemudian tempat padang ragu tu dia berhampiran dengan tempat larangan. Ni kawasan raja contoh ni, tak boleh nak ragu belah ni. Belah ni boleh. Tapi kalau mai duduk ragu di kawasan keliling dekat-dekat tu, yushiku an yaqa'a fi. Nanti masuk pas ke dalam tu. Pada ni. Maka hak menghampiri pun jangan. Hak sekitar tu boleh. Kawasan tu tak boleh.
Kalau satu kosong larangan. Tapi kalau duduk main sekitar tu, tak terlajak nanti. Dia samalah juga ni. Hak haramnya bersetubuh. Tapi kalau main duduk jamuh, terlajak. Maka hak jamuh tu haram dah. Hak jamuh tu haram dah. Ini hak pandangan jumhur kebanyakan ulama, pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali, pandangan yang dipilih oleh Imam Nawawi, maknanya kalau ambil kesedapan antara pusat dan lutut, hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Sebab asalnya seorang sahabat lelaki tanya Nabi berkaitan dengan orang haid ni, macam mana orang haid ni. Maka Nabi kata, isna'u kulla syai' illa nikah. Kata Nabi, buat oleh kamu akan semua melainkan kahwin. Nikah itu kan nikah, akad nikah ni mana bersetubuh maksud dia. Dia Yahudi Nasara. Anasa dia tukar tak tahu dah. Antara Yahudi Nasara ni dia apa ni? Dia berlebihan. Antara dua ni lah manusia saya pun tak teringat ni. Satunya kalau perempuan haid memang duduk asing terus. Duduk asing. Tak boleh buat apa-apa pun, kena duduk suku. Tak boleh nak campur dah. Nak makan masakan pun tak boleh, tak ada dah. Suku-suku. Kena pergi atau bilik suku tu. Tak boleh dah. Tak boleh campur dah sebab dia haid. Satu golongan laginya perempuan haid, disetubuh boleh-boleh ada. Ni antara Yahudi dengan Nasara ni. Saya pun lupa antara dua ni yang mana. Hak mana yang telajak siapa ke kena pisahkan. Hak mana hak telajak dia pakai isteri hak sedang haid. Telajak sebelah-sebelah lah ni. Hak ni telajak siapa ke nak bersama pun tak boleh. Nak hidup sekali pun tak boleh. Kena duduk rumah suku lah kalau kita kata kat bila perempuan ni haid. Ni siapa boleh bersetubuh pula dah. Antara Yahudi dengan Nasara. Kita syariah kitanya pertengahan. Boleh hidup bersama. Nabi kata isra'u kullu syai', buat nak buat apa pun illa nikah. Kahwin yang setubuh je tak boleh. Ada ni. Setubuh je tak boleh. Kemudian ada hadis lain pula. Satu hadis apabila ditanya oleh sahabat, apakah perkara yang dihalalkan bagi isteri daripada perempuan dalam keadaan perempuan tu haid? Nabi kata, laka ma fauqal izar. Laka ma fauqal izar. Harus bagi engkau akan barang yang mana fauqal izar ni, mana kalau izar ni kain pakar ni ghaliknya antara pusat dengan lutut lah. Maknanya hak selain daripada hak kain pakar tu halal bagi engkau. Hak di tempat kain pakar tu antara pusat lutut tak halal bagi engkau. Kau tu. Jadi hak hadis tadinya buat nak buat apa pun melainkan subuh je tak boleh. Makna sini bukan hanya subuh tak boleh ni. Hak antara pusat lutut pun tak boleh dah. Hak Nabi kata laka ma fauqal izar. Halal bagi engkau barang yang mana ni? Dia bukan selain daripada hak tahtal izar. Tahtal izar ni hak antara pusat dan lutut, hak di bawah hak biasa kain pakar tu. Hak selain daripada tu boleh. Ada ni. Jadi hak Nabi kata boleh belaka melainkan bersetubuh. Jadi hadis tu lebih jelas. Dengan bahawa bukan bersetubuh je, antara pusat dan lutut pun tak boleh dah. Yang sebenar-benarnya yang diharamkan adalah bersetubuh, betul. Haram sebenar, tapi nak kawal bersetubuh, ambil kesedapan antara pusat dan lutut, haram dah juga. Hak bolehnya tempat yang selain daripada antara pusat dan lutut. Ma fauqal izar je. Bukan hak tahtal izar. Tahtal izar ni antara pusat lutut tak halal bagi engkau. Kat luar tu boleh. Antara pusat lutut tak halal. Jadi hak hadis tadi tu umum sikit tu. Isna'u kulla syai' illa nikah. Boleh buat semua serba-serbi. Buat oleh kamu melainkan setubuh je. Jadi macam boleh je ambil sedapan antara pusat dan lutut. Ditaksihkan pula. Bukan setubuh je haram.
nak menghampiri setubuh pun diharamkan juga, iaitu ambil kesedapan antara pusat dan lutut. Ambil kesedapan antara pusat dan lutut. Mana sentuh ke, jamuh ke, gosok ke, hukumnya adalah haram. Antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut. Adapun kalau korek pusat tak apa. Adapun kalau pegang lutut tak apa. Yang haram antara. Ada ni. Antara pusat dan lutut. Comel dah ayat tu kan. Pada barang yang antara pusat dan lutut. Antara pusat tak masuk lagi. Lutut tak masuk lagi kawasan haram. Pegang lutut tu. Jangan naik lagi ke atas lah. Sekat lutut tu je. Tak apa tu. Haramnya antara. Macam kita lah. Kita aurah kita kebanyakannya adalah antara pusat dan lutut. Pusat tu tidak aurah. Lutut tidak aurah. Dia semayang terbuka lutut di separuh. Bukan aurah. Aurah antara. Antara pusat lutut tu aurah. Tapi untuk memastikan tutup antara, pusat kena tutup jugalah, baru pasti tutup antara. Bila lutut tu pun kena tutup kot sebahagian. Nampak sebahagian, lutut bukan aurah. Yang aurahnya antara. Sini hak haram sentuhnya antara pusat dan lutut. Pusat tak haram, lutut tak haram. Yang haram sentuh tanpa berlapis adalah antara pusat dan lutut. Kesembilannya niat mengangkat hadas besar. Ni dia dalam keadaan ada darah haid, ada darah nifas. Dia pergi mandi wajib. Niatnya niat mengangkat hadas besar. Hadas besar apa? Hadas besar kerana dia bersetubuh. Contohnya begini, dia bersetubuh, berhadas besar, belum sempat mandi, mari darah haid. Tadi tak mandi lagi tu, hak bersetubuh tu, dia pun mandi niat makan hadas besar. Hukumnya haram. Sebab apa nak terkakap benda hadas besar haid tu? Tu hadas besar lagi, aghlas lagi hadas besar tu. Ada ni. Yelah, dia tadi dia bersetubuh, belum sempat mandi, mari darah haid. Dia pun mandi niat makan hadas besar. Haram. Samalah juga dengan dia beranak, wiladah. Beranak tu menyebabkan hadas besar. Sebab anak tu keluar air mani. Anak tu air mani ibu yang campur dengan air mani ayah. Mana anak tu ada air mani ibu tu sendiri. Makna macam perempuan tu keluar air mani, maka berhadas besar. Maka bila wiladah beranak, perempuan tadi berhadas besar, dia wajib mandi. Tapi ghalibnya selepas dia wiladah, dia akan ada darah nifas. Maka hilanglah mandi wiladah tu. Tapi ada orang disalah bawa, disuruh mandi wiladah dulu. Niat mengangkat hadas besar wiladah. Haram. Setengah orang, setengah perempuan tak tahu pun wiladah beranak tu wajib mandi. Orang ramai tak tahu. Siapa dia telefon, Ustaz, saya dah terbaca buku Ustaz, apa ni pula, beranak wajib mandi. Lah, beranak wajib mandi. 6 perkara yang menyebabkan wajib mandi: bersetubuh, keluar mani, mati, haid, nifas, wiladah. 6 perkara kan. Beranak wajib mandi. Lepas tu saya lama ni tak pernah mandi pun lepas beranak. Awak tak mandi wajib tu. Dia tak tahu mandi wiladah. Mana dia tanya gitu, kita ikut dulu dia tanya tu. Memanglah wajib mandi. Tapi ghalibnya selepas daripada wiladah beranak, ada lawan nifas ke tak? Ada. Maka tak ada lah mandi wiladah tu. Tapi bukan tak ada. Ada orang perempuan, dia beranak 2-3 hari. 2-3 hari tidak ada darah nifas, kering. Maka masuk waktu semayang, dia wajib mandi wiladah dan dia wajib semayang. Sebab tidak ada darah nifas, dia wajib mandi sebab untuk semayang. Allah, dia tu nak keadaan letih lagi tu, semayang orang letih lah. Dia kadang sakit lagi tu, semayang orang sakit lah. Semayang dia wajib sebab dia tidak ada darah nifas. Tapi nak semayang, dia kena mandi terlebih dahulu sebab dia berhadas besar kerana wiladah, kerana beranak. Ini pernah berlaku, dia 2-3 hari lepas daripada beranak tu, barulah ada darah nifas. Tak payahlah. Tapi untuk semayang 2-3 hari tu kena mandi wiladah sebab dia berhadas besar.
Ni jarang-jarang sangat lah ni. Biasanya wiladah beranak disuli dengan daun nipah. Tak ada lah mandi wiladah tu. Kalau kita katalah pula sebelum beranak tu dia bersetubuh. Suami dengan isteri bersetubuh. Belum sempat mandi perempuan ni dia beranak. Belum sempat mandi dia nipah. Tu beranak kira berapa lapis yang mula-mula bersetubuh. Belum sempat mandi wiladah beranak. Ada besar pula tu. Yang kedua, belum sempat mandi nipah. Tak ada dah, tunggu dipah kering lah. Ni nak mandi niat maka ada besar haid. Niat ada besar setubuh. Mandi niat maka ada besar wiladah. Haram hukumnya sebab dia sedang darah nipah. Ada ni. Ni mandi niat maka adah lah. Kalau mandi, contohnya mandi sunat pagi raya, mandilah. Mandi sunat kerana gerhana, mandilah. Pada ni. Kan dia mandi sunat pagi raya kan tak berkait dengan semayang. Kita mandi sunat hari Jumaat kerana kita nak pergi semayang Jumaat. Kalau kita uzur tak pergi semayang Jumaat, tak ada lah mandi sunat hak Jumaat tu. Orang perempuan tak pergi semayang Jumaat, dia tak ada lah mandi sunat Jumaat tu. Kalau perempuan nak pergi Jumaat juga, ada tempat yang perempuan semayang Jumaat, dia kena mandilah mandi sunat Jumaat. Ada pun mandi sunat raya ni tak berkait dengan semayang raya. Ada ni. Walaupun orang ni tak semayang raya sekalipun, tetap disunat mandi sunat pagi raya. Jadi kalau orang haid orang nipah ni, dia nak mandi sunat pagi raya, sunat mandi. Dia katakan tak boleh mandi mengangkat hadap besar, yang tak bolehnya. Ni bukan mengangkat hadap besar. Ni mandi sunat pagi raya, mandi sunat kerana gerhana. Tu disunatkan walaupun perempuan haid dan nipah sekalipun. Yang diharamkan adalah mandi niat mengangkat hadas besar. Kemudian dalam kitab ni tak sebut berkaitan dengan perempuan haid dan nipah haram suami ceraikan. Dia tak sebut sini. Dalam kitab disebut. Sebab apa tak sebut? Sebab cerai bukan atas perempuan, cerai atas orang lelaki. Jadi sini nak ceritanya haram atas orang perempuan. Mana menyerah diri kepada suami untuk disetubuhi, haram. Mana haram atas isteri ni? Cerita perempuan ni sendiri, haid nipah ni, bergurau-gurau dengan suaminya pada barang yang antara pusat dan lutut dia. Dia pegang antara pusat lutut suami, tak apa. Maknanya suami yang pegang dia dibiarkan, haram atas dia. Suami pun haram juga. Ataupun digambil antara pusat tu, digesek-gesek ke suami dia, haram lah antara pusat dan lutut. Mana pun haram atas diri perempuan. Niat mengangkat hadap besar mandi, haram atas perempuan haid dan nipah. Adapun dah kitab ni ditambah pula haram tolak cerai. Saya nak cerita sebab apa? Itu bukan haram atas perempuan haid, itu haram atas suami menceraikan perempuan haid. Jadi dalam kitab kita tak datangkan haram suami menceraikan perempuan yang haid. Sebab apa? Sebab itu bukan perkara yang diharamkan atas orang yang haid dan nipah. Itu diharamkan atas suami yang menceraikan. Jadi dia panggil tolak bid'i, dia panggil cerai yang bid'ah. Cerai yang bid'ah. Sebab apa? Sebab jadi panjang masa iddah perempuan, panjang masa iddah perempuan. Sebab tu Tuhan kata fatallikuhunna li'iddatihinna, cerai untuk iddah mereka. Fatallikuhunna li'iddatihinna, cerai untuk iddah. Bila iddah ni dalam keadaan dia suci, tu barulah dia kira iddah. Kalau cerai pada masa haid, jadi tak bilang lagi. Kalau haid tu 5 hari ni dalam iddah, tapi tak bilang lagi 3 kali suci. Ada ni. Tapi kalau dicerai pada masa suci, cerai sekejap mari haid. Satu dah tu, satu suci dah. Satu dah. Mana kalau nak balas nak suruh suami cerai, dekat-dekat nak mari haid. Balas suruh suami cerai. Suami cerai sekejap mari haid. Satu suci dah. Dia 3 kali suci kan? 3 kali suci, pada ni. Haid yang 3 boleh nikah dah. Boleh nikah lain, boleh habis iddah dah. Sekarang ni dia suami dia cerai, dia suci.
Suami cerai je, sejam lepas itu mari haid. Sudah bilang satu suci. Haid yang pertama, suci yang kedua, haid yang kedua, suci yang ketiga, haid yang ketiga boleh nikah dah. Kita dah ni. Kalau cerai awal-awal nak boleh kemari haid tu 15 hari 20 hari lambat pula. Ni cerai pada masa suci, sekejap je mari haid. Bilang dah satu suci. Kan 3 suci kan? Bilang dah satu. Tapi kalau suci tu panjang 15 hari 20 hari baru mari haid. Panjang jadi. Panjang masa iddah dia. Tapi kalau cerai masa haid, memanglah iddah dia jadi panjang. Maka hukumnya adalah haram suami menceraikan isteri pada masa dia haid. Isteri mana ni? Isteri yang sudah disetubuhi lah. Kalau isteri belum disetubuhi, dia masuk bilik pengantin, tengok dah kenal, dia cerah lalu dah. Masa tu isteri dia tu haid, tu dah haram. Sebab apa? Sebab tak ada iddah. Ada ni. Dia masuk tengok perempuan tu, kok manalah tak tahulah. Tiba-tiba dia cerai. Dia cerai, kebetulan perempuan tu haid. Tak haram. Sebab memang dia tidak ada iddah. Sebab dia belum bersama. Ada ni, belum sama, tak ada iddah. Mana perempuan tu boleh nikah dengan lelaki lain lalu dah hari tu je. Cara tu cara lelaki lain nikah, tak ada apa-apa. Sebab dia tidak ada iddah. Sebab dia belum bersama. Ada ni. Dicerai belum sama, tak ada iddah. Tapi kalau mati sebelum bersama, iddah ada, iddah wafat. Aku terima nikahnya, sah nikah. Tembok dia orang berebut. Tembok dia. Dah bersama lagi ni. Ada iddah wafat. Iddah wafat 4 bulan 10 hari. Ini pernah berlaku di belah-belah Thailand. Jadi dah ayah perempuan ni 2-3 ekor dah kubah dia disembelih. Kubah lah, kerbau. Kubah dah kenal kita. Sembelih kerbau 2-3 ekor dah. Menantu dia kena tembok. Lepas tu dia nak cari orang lelaki lain lah untuk ganti menantu dia. Mati dah. Tak boleh lah. Dia kata boleh lah sebab dia belum bersama, tak ada iddah. Belum bersama tak ada iddah kalau cerai, bukan kalau mati. Kalau mati iddah 4 bulan 10 hari. Ada dia. Boleh lah kalau kira jamu tak habis lagi, cari lelaki lain ganti hak menantu dia, hak kena tembok dah ni. Tak boleh, dia 4 bulan 10 hari. Kata tak ada iddahnya, dia cerai, dia belum sama, dia cerai. Tu tak ada iddah. Tapi nak cerita kalau dia cerai belum bersama, walaupun perempuan tu dalam keadaan haid sekalipun tak haram. Sebab apa? Sebab tidak ada iddah. Tapi kalau perempuan dalam haid, hak bersama dah, jadi bila cerai dalam haid tu iddah jadi panjang, maka hukumnya adalah haram. Bila kita dah ceritalah. Sebab itu yang bukannya diharamkan atas orang yang haid dan nifas. Kita bicara terdahulunya, dan barang yang haram atas orang yang haid dan nifas. Hak cerai ni haram atas suami, bukan haram atas orang yang haid dan nifas. Maka pada kita dak datangkan perkara diharamkan adalah cerai tolak. Habislah. Selesailah berkaitan dengan perkara yang diharamkan atas orang berhadas kecil 4 perkara, orang berjunub 6 perkara, orang yang haid nifas 11 perkara. Faslun fil istinja'i, fasal pada menyatakan hukum istinja. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famas sabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.